Juga nak bercakap berkenaan, kita akan menggalakkan dan juga menyeru anda untuk menderma darah sekiranya anda layak dan juga berkemampuan. Khususnya kita melihat bagaimana menderma darah ini setitik darah sejuta harapan. Bercakap lebih lanjut berkenaan tentang menderma darah khususnya dalam bulan Ramadan, kita bersama dengan Dr. Christina Lee Lailing yang juga merupakan Ketua Jabatan Transfusi Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Selamat pagi Doktor. Apa Selamat khabar? pagi Ismail. Terima kasih bersama kami pagi ini. Terima kasih. Okey Doktor, mungkin untuk kita mulakan perbincangan kita pada awal pagi ini adalah untuk kita bercerita terlebih dahulu tentang kempen setitik darah sejuta harapan yang dianjurkan ini, Dok. So minggu lepas pihak PPUM kita telah melawat Trax FM dan RTM untuk membuat kempen derma darah lah. So sambutan dia sangat meriah. Kita mendapat sambutan banyak daripada staf-staf RTM dan yang ni sangat membantu untuk bekalan darah di hospital PPUM. So dengan ini saya ingin berterima kasih dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak RTM kerana sudi menganjurkan kempen ini dengan PPUM. Okey. Dan saya difahamkan bukan sahaja pihak RTM yang terlibat dalam kempen ini. Anda selama itu juga boleh turut terlibat untuk membantu mereka yang memerlukan darah anda semua. Jadi kalau Doktor boleh kongsikan apakah proses yang perlu dilalui. Ya mungkin ada ramai sudah menderma darah di luar sana, tapi mungkin sekarang ni sebab pandemik kan, ada banyak perkara yang mungkin SOP sudah berubah dan sebagainya. Proses perlu dilalui mereka untuk menderma darah. Okey, terima kasih Syahada. So proses pendermaan darah ini untuk pendermaan darah yang layak, penderma darah boleh tampil ke hadapan ke tabung darah di mana-mana negeri masing-masing ataupun pusat darah negara ataupun tabung darah PPUM. So first step adalah untuk isi borang dulu untuk membuat pengisytiharan kesihatan. Dekat borang pendermaan darah itu tuan-tuan dan puan-puan boleh isikan macam maklumat sendiri. Lepas tu isytiharkan macam kesihatan anda, adakah anda mengambil ubat, sebarang ubat dan bila ke last vaksin dan sebagainya. Selepas itu pendermaan darah akan diperiksa hemoglobin level. So kita akan menerima kalau tahap hemoglobin dia melebihi 12.5 gram per desiliter. Kita pun akan membuat satu blood test untuk mengetahui kumpulan darah pendermaan darah tersebut. Selepas itu kalau semua lulus dan layak, penderma darah itu akan berjumpa dengan doktor untuk membuat saringan kesihatan. Dalam doktor station ni, penderma darah akan ditanya pasal soalan-soalan yang lagi terperinci pasal dia punya tahap keselamatan, kesihatan dan sebagainya. So after the saringan doktor, so penderma darah akan pergi untuk buat registration di mana blood bag akan diissue dan barcode akan diissue lah. So then the penderma darah boleh proceed kepada untuk proses penderma darah, di mana proses ni mengambil masa 15 minit sahaja. So selepas menderma darah, penderma boleh berehat di atas katil untuk memastikan circulation semua dah bagus sebelum dia turun daripada katil untuk mendapatkan some light refreshment lah. So that is the whole simplified process untuk pendermaan darah lah. Okey, itu sepanjang proses untuk kita menderma darah dan sebagainya. Proses kalau untuk memastikan kita kata kita makan terlebih dahulu ataupun perut kita terisi terlebih dahulu sebelum kita menderma darah. Apakah perkara-perkara yang penting untuk memastikan supaya kita tidak merisikokan orang di sekeliling kalau ada simptom dan sebagainya, dan juga kita tidak memberikan kesan yang buruk kepada diri kita untuk kita menderma darah nanti. Ya, Ismail, that's a very good question yang selalu ditanyalah. So pendermaan darah ini dia lain dengan macam pengambilan darah untuk selalu orang cek macam nak cek fasting blood sugar, puasa baru ambil darah. So pendermaan darah ini kita nak penderma darah kita telah makan at least some light breakfast dan sebagainya sebelum membuat proses pendermaan darah. Sebab kalau tak cukup darah, tak cukup gula dalam paras darah, it will lead to hypoglycemia lah. So kita galakkan penderma kita mempunyai enough sleep, cukup tidur sekurang-kurangnya 5 jam. Lepas tu mempunyai tahap kesihatan yang baik dan telah makan dan banyak minum air sebelum tampil ke hadapan untuk menderma darah. Yes. Berapa lama masa yang diambil untuk tubuh badan itu membina kembali jumlah darah yang telah pun didermakan? Sebab ni bila puasa mungkin untuk yang beragama Islam lah, kurang sikit makan, minum dan sebagainya. Berapa lama masa diambil
you. Okey, so Syuhada, ada dua benda dekat sini. Nombor satu, kalau kita telah membuat pendermaan darah utuh iaitu whole blood donation, so selalu dekat Malaysia ini kita mengambil beg 350 ataupun beg 450 ml lah. Ia bergantung kepada berat penderma kita. So kalau lepas pendermaan whole blood ini, kita panggil pendermaan darah utuh, dia mengambil masa lebih kurang 3 bulan untuk menjana balik kita punya sel darah merah. Okey, so nanti dekat bulan Ramadan untuk penderma Islam, kita mengesyorkan penderma ini dia menderma darah dalam masa 4 jam selepas sahur. So ini adalah kalau lebih daripada 4 jam, kita mungkin datang next day lah. Dan sebelum menderma ini memang kena minum banyak air semasa sahur untuk memastikan badan kita well hydrated lah sebelum kita menderma darah. Okey, itu untuk memastikan tidak ada kesan-kesan kepada diri kita sendiri. Ya, Ismail. Kalau kita dalam keadaan berpuasa dan sebagainya. Doktor, ada juga yang bertanya, seawal umur ataupun usia bilakah boleh menderma darah dan selewat usia berapakah boleh seseorang itu dikategorikan sebagai penderma darah? Okey, untuk Malaysia ni kalau first time donor kali pertama, kalau penderma itu dah umur 17 tahun, dia perlu mendapatkan kebenaran ibu bapa lah. Okey, kalau lebih daripada 18 tahun, penderma boleh sign sendiri dekat borang pendermaan darah. Dan kalau untuk first time, kita mengaccept up to 60 tahun lah untuk first time donor. Tapi kalau dia dah regular macam penderma yang kerap, kita boleh accept up to 70 tahun dengan syaratnya penderma darah itu adalah sihat dan tak ada masalah kesihatan yang serius lah. Kalau kita boleh berikan perkhususan terhadap obesiti, adakah mereka layak untuk menerima darah? Sebab ialah kadang-kadang tak semua mereka yang mempunyai penyakit obesiti ada NCD. Yes. Jadi bagaimana situasinya kalau doktor? Ya. So Syuhada, kita bercakap pasal obesity, maksudnya overweight dan more than overweight kan. So kadang-kadang kalau penderma darah yang overweight, masalahnya urat dia susah dicari. So kadang-kadang dia walaupun dia telah melepasi kaunter saringan doktor di mana kita cek tekanan darah dan sebagainya, tapi bila sampai ke nurses station, urat dia susah dicari. So terpaksa prick mungkin 2-3 kali. So proses tu mungkin fail. Dan satu lagi, kalau penderma darah yang kadang-kadang yang overweight, dia ada masalah hyperkolesterolemia. So darah dia tu mungkin berminyak. So lepas kita dah proses, kita dapatkan dekat dalam makmal, kita nampak plasma tu mungkin berminyak sangat. Yang tu kalau dia berminyak sangat, mungkin dia pun tak lepas kita punya quality control lah. Tak boleh diguna clinically lah. So tapi selalunya kalau overweight sangat, kita pun kalau untuk penderma yang overweight, mungkin kita pun syorkan kalau darah tinggi dan sebagainya, kita pun mensyorkan supaya mengamalkan healthy lifestyle dulu, mungkin kurangkan berat badan sebelum tampil ke hadapan lah. Tapi yang ini akan diakses oleh doktor lah. Tengok tertakluk pada keputusan doktor jugalah. Doktor, seringkali ditanya berkenaan tentang cycle ataupun kitaran untuk derma darah itu. Selepas tempoh berapa lama seseorang yang kalau sebelum ini sudah menderma darah dan perlu ada jarak berapa lama sebelum boleh menderma semula? Okey. Ya, kalau dekat Malaysia ni pendermaan darah dia ada dua jenis. Satu adalah pendermaan darah utuh iaitu whole blood donation, dan keduanya pendermaan darah apheresis lah, di mana kita penderma darah ni dia akan menderma darah dan masuk dalam satu apheresis machine. So mesin ni dia akan proses dan ambil yang apa yang kita nak, mungkin platelet ke ataupun plasma lah. So untuk pendermaan darah utuh kita boleh menderma tiap-tiap 85 hari lah. So about 3 months macam tu lah. Untuk pendermaan apheresis, kita boleh buat pendermaan apheresis tiap-tiap 2 minggu. Sebab kita tak ambil sel darah merah. Bergantung kepada situasi dan bagaimana berapa banyak jumlah darah yang anda dermakan itu. Doktor, kalau boleh kongsikan apakah antara kelebihan untuk individu yang menderma darah ni? Mungkin dalam mata kasar kita ataupun daripada pengetahuan kita derma darah dan darah itu akan keluar daripada kita. Dan mengambil masa 3 bulan pula untuk sel darah merah itu jana kembali dan mencukupi dalam badan kita untuk pelbagai proses lah. Jadi apa kelebihan di sebalik seseorang individu tersebut memberikan darah mereka setiap 3 bulan? So kalau sebagai penderma darah, kebaikannya nombor satu adalah positif. Dia akan selepas kita menderma darah, kita akan have
have all this positive vibe. Kita feel good sebab kita dah mendema darah dan menyelamatkan nyawa. So that is number one, mentally dan emotionally. Nombor dua, kalau dari segi fizikal, pendeman darah ini dia menggalakkan badan kita menjana metabolism, menjanakan sel darah merah, sel darah platelet dan sebagainya dengan lebih cepat. Dia mempercepatkan proses metabolism dan sebagainya. So dia akan menyebabkan seseorang itu lebih cenderung kepada healthy lifestyle, kena menjaga berat badan dan sentiasa exercise dan sebagainya lah. Dan lagi pun dia akan menjadi satu influence kepada kawan-kawan dan family kita, dan selepas kita mendema darah, kita punya likely kita akan influence kita punya circle of influence, dan lebih ramai kita punya kawan-kawan dan family members akan turut menjadi pendema darah. So dia macam satu life cycle lah, saling mendorongi one another lah. Ya. Doktor, apakah wanita mengandung dan mereka yang pernah menerima pemindahan darah layak untuk menderma darah? Okay, very good question, Ismail. So kalau seseorang itu mengandung, kita akan tak boleh jadi pendema darah lah. Selepas 1 tahun selepas dia melahirkan anak tu baru boleh menjadi pendema darah. So kalau dia pernah menerima darah, selalunya kita pun defer juga. It depends on dia punya situasi kenapa dia menerima darah. Macam kalau dia seorang pesakit thalassemia yang selalu menerima darah, definitely dia tidak boleh jadi pendema darah atas faktor kesihatan beliau lah. How safe it is the needle? Sejauh mana keselamatan jarum yang dipakai? Yelah, dari sudut hygiene dan sebagainya untuk memberikan jaminan pada mereka di luar sana bahawa mereka selamat pada waktu ini untuk membuat penerimaan darah dan sebagainya. Yes. So selalu yang jarum yang dipakai tu memang single use lah. So bila kita nampak pendema dah sampai, baru kita buka the single use needle, and it's a disposable unit. So semua unit adalah baru. Kecuali kadang-kadang untuk pendemaan apheresis di mana terdapat banyak macam some phlebotomy problem, maksudnya jarum tu mungkin lari ke dan sebagainya. Nurses mungkin buat sikit adjustment lah, tapi pun dekat tempat yang sama, pendema yang sama. Kalau ada apa-apa masalah, maksudnya susah nak dapatkan darah, kita akan buang beg itu dan buka balik beg yang baru. So semua adalah single use lah. Masih mematuhi prosedur kesihatan yang asas lah. Doktor, untuk PPUM sendiri, di manakah lokasi penganjuran untuk kempen dema darah ataupun mereka yang boleh menerima darah untuk di pihak PPUM? Lokasi kita Okey, kita punya lokasi adalah di Menara Utama, di Pusat Perubatan Universiti Malaya. We are agak dekat dengan RTM jugalah. Ya, sebelah je. Okey. Kita buka tiap-tiap Isnin ke Jumaat pukul 8 sampai 4.30, dan kita buka tiap-tiap Sabtu, first Sabtu of the month. Perlu appointment tu berjanji tak? Tak perlu, boleh walk in je. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Christina Lee Lai Ling kita hari ini untuk berkongsi berkenaan kempen Setitik Darah Sejuta Harapan. Anda boleh Google je lah sebenarnya, lupa di ujung jari kan, untuk membuat sebarang derma darah untuk menyertai kempen ini. Terima kasih sekali Doktor bersama kita. Terima kasih. Boleh layari laman Susawang juga, Jabatan Transfusi Pusat Perubatan Universiti Malaya, untuk melihat apakah perkongsian dan juga perkembangan lanjut. Juga difahamkan tadi selepas ataupun dalam tempoh 4 jam selepas bersahur, itu tempoh yang digalakkan dalam tempoh 4 jam. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami.